Hai semua, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, Cik Nam nak tunjuk dua resepi yang sangat sesuai bila digabungkan bersama, iaitu roti puri dan sambal sardin. Tak perlu nak perkenalkan lagi, roti puri ni memang makanan yang berasal dari India. Caranya, kita uli dan perap dough sekejap dan kemudian uli sampai jadi dough bulat yang nipis dan goreng dalam minyak yang panas. Hasil roti puri ni kulitnya lembut dan ada ruang berongga di tengah. Resepi ni tak perlu guna yeast ataupun telur. Jadi bahan-bahan pun mudahlah. Sedap sangat kalau kita cicah dengan sambal sardin mengikut resepi yang Cik Nam nak kongsikan di sini. Sambal sardin ni dimasak bersama dengan sedikit tumisan rempah kari dan juga kentang yang digoreng. Jadi ada dua bahagian resepi. Mula-mula kita masak sambal sardin dulu. Okey, bahan-bahan untuk disediakan sebelum masak: bawang merah kecil, iris nipis, bawang putih sama juga, halia. Kalau sesetengah orang yang rasa bau sardin ni macam hanyir ke, eloklah letak halia. Cik Nam hiris memanjang halus macam ni. Kalau tak suka tergigit bila potong halus, boleh masuk terus keping besar je. Nanti dah masak, senanglah ketepikan halia. Tomato, hiris je kasar. Satu biji Cik Nam potong 10. Kentang, ni dah buang kulit. Potong dadu, sederhana kecil lah agak-agak sebab senang nanti nak makan bila kita cicah dengan roti. Saiz pun macam tak sama je potong. Satu biji bawang besar, yang ni kita nak letak last sekali. Memang Cik Nam biasa potong macam ni kalau masak sambal sardin. Cili padi pun nak letak last sekali dan Cik Nam akan letak sebiji-sebiji macam ni je, tak potong. Kalau potong, kuah akan jadi lebih pedas. Jadi siapa suka pedas, boleh potong ya. Okey, sekarang boleh start masak sambal sardin. Panaskan minyak. Untuk mula-mula ni, Cik Nam lebihkanlah minyak sebab nak goreng kentang dulu. Sebelum tu, ni sardin, satu tin besar yang dah diasingkan lah kuah dan isi ikan. Okey, bila minyak dah panas, goreng kentang yang didadu tadi. Toskan kering kentang sebelum goreng, jadi kuranglah sikit meletup-letup nanti. Cik Nam memang suka goreng dulu, lebih manis rasa kentang nanti. Kacau-kacau sikit sampai kentang tu masak ke perangan dan kemudian angkat. Keluarkan lebihan minyak dalam kuali dan tinggal agak-agak dalam satu senduk minyak macam tu untuk menumis. Tumis bawang merah, bawang putih dan halia. Kacau sampai kekuningan dan naik bau. Sekarang masuk pula cili kisar atau cili boh, anggaran 3 sudu besar. Kacau sampai cili kisar tu masak garing sikit dan warna berubah jadi lebih gelap. Sekarang masukkan pula serbuk kari ikan. Dan satu tangkai daun kari. Kacau sampai naik semua bau daun kari dan rempah tu. Api perlahan je ya waktu ni. Masukkan pula hirisan tomato, kuah sardin dan tambah air sikit. Waktu ni api boleh kita kuatkan tahap sederhana. Tadi kita perlahan api sebab takut rempah hangit. Kentang goreng masuk juga. Dan sedikit air asam jawa. Sikit pun tak sikit sangat lah, biar rasa masam tu. Asam jawa ni boleh kurangkan juga rasa hanyir kalau ada. Tambah air sikit.
Sekarang masukkan isi ikan sardin. Siapa suka goreng dulu ikan sardin ni, boleh goreng ya. Cik Nam masuk terus je. Terus masak sampai mendidih lebih kurang 5 minit. Kemudian masukkan bawang besar. Untuk rasa, sedikit garam dan sedikit gula. Yang ni boleh adjust lah ikut cita rasa masing-masing. Last sekali, tambah cili padi. Boleh lebihkan air untuk lebih berkuah. Masak sekejap sampai cili padi layu. Walaupun kita tak potong, akan ada rasa pedas-pedas sikit dari cili padi tu. Okey, sambal sardin dah siap. Bahagian kedua, roti puri. Masukkan 2 cawan tepung dalam bekas yang kita senang nak uli. Gula, 1 sudu kecil yang menimbul macam ni, mungkin dalam 1 sudu besar lah. Garam, minyak masak 1 sudu besar. Dan Cik Nam akan campurkan dengan margarin. Nak guna butter pun boleh. 1 sudu besar penuh tinggi macam ni ya. Kalau tak nak campur margarin, boleh letak 3 sudu besar minyak masak semuanya. Gaul kering dulu semua bahan-bahan ni. Cara dia lebih kurang sama lah macam nak buat kulit kari pap tu. Okey, bila dah halus berderai macam serbuk roti, tuang air sikit-sikit dan uli sampai jadi dough yang lembut dan tak melekat di tangan. Air ni air suhu bilik je. Kalau rasa terlebih air, tambah sikit tepung dan uli balik. Biasa mula-mula memang melekat, kita kena teruskan uli. Sampai dah macam ni. Baki sikit margarin tadi, Cik Nam sapu kat permukaan supaya dough tak kering dan tak melekat di mangkuk. Tutup dengan kain dan rehatkan dough selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, ni dough yang dah direhatkan. Nampak tak? Lebih elastik dan tak melekat di tangan. Tujuan kita rehat supaya gluten dalam dough tu relax dan serapan air pun lebih baik. Tabur sikit tepung atas papan dan uli. Untuk 2 cawan tepung ni, Cik Nam bahagi kepada 12 bahagian sama besar. Kemudian bulat-bulatkan kepada bobola kecil. Sekarang Cik Nam nak tunjuk cara lepehkan dough. Yang lain-lain ni kena tutup dengan kain ya, supaya tak kering. Tekan dough dan golekkan memanjang. Kemudian kita tolak pula ke arah kiri dan kanan. Ni cara nak dapatkan dough yang bulat elok sekata je. Roll sikit-sikit ke tepi sampai dapat bentuk bulat. Panaskan minyak. Sebenarnya masa mula uli tu kita dah boleh panaskan minyak siap-siap ya. Goreng kepingan dough. Dan sendukkan minyak panas di atas supaya cepat gelembung tu naik dan berongga macam ni. Dough roti puri ni kalau kita uli tebal, susah nak naik gelembung. Dan kalau uli nipis sangat pun akan mudah berlubang. Kalau suka garing, boleh goreng lama sikit ya. Ni contoh yang Cik Nam uli nipis, naik gelembung tu tapi ada lubang sikit. Still okey, sedap je, boleh makan. Sekarang bolehlah hidang roti puri dengan sambal sardin. Roti puri ni kalau cicah sambal sardin memang terbaik sangat. Okey, sekian dari Cik Nam untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!